لا حول ولا قوة. حي على الفلاح حي على الفلاح. لا حول. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يهدي من يشاء إلى الرشاد. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن هذا الشهر شهر الله المحرم، فاتقوا الله وأطيعوه بكثرة الصيام والقيام. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sidang jemaat yang dihormati, kita baru-baru saja keluar daripada haji di bulan Zulhijjah, dan hari ini ialah di penghujung bulan Zulhijjah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur haji, yaitu Hajjatul Wida, sebagai akhir program asas bagi rukun al-Islam dalam hidup sallallahu alaihi wasallam. Di mana kedudukan haji pula berada di bulan akhir bagi tahun Qamariyah, yaitu Zulhijjah. Haji adalah ibadat umat Islam yang teragung di peringkat antarabangsa dari seluruh dunia di kota Makkah Al-Mukarramah, yang diadakan pada setiap penghujung bulan Qamariyah, yang setelah itu tidak berapa hari akan berlakunya perubahan tahun lama kepada tahun baru. Kebetulan pula haji adalah merupakan jihad bagi orang-orang yang lemah, terutama perempuan yang balasannya adalah al-jannah, yaitu syurga. Demikianlah keindahan susunan al-Islam sebagai din atau cara hidup dari Allah Al-Khaliq untuk umat manusia yang selaku al-makhluk. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Munasabah dengan ketibaan awal Muharram yang tak berapa hari lagi, sebagai bulan bagi tahun 1443 Hijrah. Marilah sama-sama kita mengingati diri kita dengan hakikatul hijrah, atau perpindahan yang selaku asas bagi perkiraan kepada tahun Islam Qamariyah, yang dimulai dari tahun hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Al-Mukarramah pada Al-Madinatul Munawwarah, kira-kira telah memasuki tahun 1443.
Setelah Rasulullah berjaya menegakkan tauhid dan akhlak di Makkah Al-Mukarramah, serta sebahagian daripada ibadat ta'budiyah di kota Makkah selama 13 tahun. Di Al-Madinatul Munawwarah, Rasulullah tertegaknya ad-daulatul Islamiyah atau negara Islam. Yang pertama dalam rangka mengatur hidup Islam secara lengkap dalam seluruh lapangan hidup. Sama ada pribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Memang itu adalah kemuncuk darajat hijrah. Di mana sebelum hijrah, perpindahan dari Darul Harbi kepada Darul Islam itu ada beberapa bentuk. Beberapa bentuk hijrah lagi. Di antaranya hijrah akidah dari syirik pada tauhid. 2, hijrah ibadah dari bid'ah kepada sunnah. 3, hijrah hidup dari jahiliyah pada Islamiyah. 4, hijrah wala daripada taghut kepada Allah dan Rasul dan orang-orang mukmin. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhal muddassir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, war rujza fahjur, fala tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Surah 1 sampai ni. Maksudnya, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia dan akan Tuhanmu. Maka hendaklah kamu bertakbir dan ingatlah kebesarannya. Dan pakaianmu maka hendaklah kamu bersihkan. Dan segala berhala dan jahiliyah maka hendaklah kamu hijrahkan. Dan janganlah kamu memberi sesuatu dengan tujuan hendak mendapat lebih banyak daripadanya. Dan untuk Tuhanmu maka hendaklah kamu bersabar di atas tentangan musuh. Para ulama telah memberi beberapa pengertian daripada kalimah az-zajar. Yang Allah Ta'ala berfirman kata, warrujza fahjur. Az-zajar di antaranya berhala-berhala, kata Ibn Abbas, kata Mujahid, kata Ikrimah. Di antaranya az-zajar makna juga dosa. Begitu juga az-zajar di antaranya kata ulama iaitu Abul Aliyah, iaitu azab dan maksiat. Dalam arti kata umat Islam diperintah supaya menghijrah diri dari berhala-berhala, dosa-dosa, maksiat dan segala bentuk jahiliyah, bid'ah dan khurafat yang menyebabkan mereka diazab di akhirat kelak. Firman Allah Ta'ala, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Surah Al-Muzammil. Maksudnya bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka orang-orang musyrikin tuduhkan kamu. Dan hijrahlah dari mereka dengan cara yang baik. Muharram adalah bulan yang pertama bagi tahun Hijriyah. Tahun Qamariyah. Ia adalah salah satunya daripada bulan-bulan yang diharamkan. Ashhurul Hurum. Padanya disunat dan diafdalkan berpuasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Syahrullahil Mahram. Maksudnya seafdal puasa selepas daripada puasa fardu Ramadan ialah puasa bulan Allah yang diharamkan. Setengah daripada puasa sunat ialah puasa pada bulan-bulan yang diharamkan, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan seafdal-afdal daripada semua bulan-bulan ialah puasa bulan Muharram.
Berkata Imam Nawawi rahimahullah, berkata oleh sahabat-sahabat kami, Asyura ialah hari yang 10 daripada bulan Al-Muharram. Dan Tasu'a ialah hari yang 9 daripada Al-Muharram. Inilah pendapat mazhab kami iaitu Syafi'i. Dan itulah perkataan jamhurul ulama daripada salaf dan khalaf. Dan telah ittifaq, telah bersetuju. Di antara para sahabat, kami juga orang-orang lain atas sunnah berpuasa hari Asyura dan Tasu'a. Setelah difardukan puasa Ramadan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Asyura yaumun min ayyamillah. Faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu." Maksudnya, sungguhnya Asyura ialah satu hari daripada hari-hari Allah. Maka barang siapa yang suka berpuasa, maka ia puasa. Dan siapa ia mau nak tinggal, tak saya puasa, ia tak puasa. Dalam arti kata, darajatnya telah diturun ke peringkat sunat. Di mana sebelum itu adalah khilaf hukumnya. Di antara sunat muakkad dan wajib di kalangan imam-imam mazhab. Dalam keadaan Rasulullah SAW dan umat-umatnya selalu melazimi puasa sunat Asyura pada tiap-tiap tahun, maka di akhir-akhir hayatnya Nabi SAW diperintah agar syariatnya menyalahi syariat ahli kitab. Lalu masalah puasa Asyura juga dirunguti oleh sahabat-sahabatnya dengan maksud, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura ialah hari yang memperbesarkannya oleh Yahudi dan Nasrani." Maka begitu pun menjawab, "Fa iza kana al-'amul muqbilu insyaallah sumna al-yaumat tasi'." Maksudnya, apabila datang tahun hadapan, insya-Allah kita akan puasa pada hari yang 9 bersamanya. Bersama hari yang 10. Tetapi Rasulullah SAW diwafatkan Allah sebelum sampai Asyura tahun depan, tahun berikut. Yang dijanjikan itu telah sampai pada hadis Ibn Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya puasa hari Asyura dan menyalahilah orang-orang Yahudi yang selalu menunggalkan puasa mereka hanya pada hari yang 10 saja. Puasalah sehari sebelumnya, iaitu hari yang 9. Atau sehari selepasnya, iaitu hari yang ke-11. Dari riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Berpuasalah pada hari yang 9 dan yang 10 dan janganlah kamu menyerupai orang-orang Yahudi." Dengan itu nyatalah bahawa walaupun hukum puasa Asyura adalah sunat, tetapi Rasulullah SAW telah melazimi sampai akhir hayatnya. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, "Aku tidak pernah melihat Nabi SAW melazimi puasa satu hari yang ia melebihi ke atas hari-hari yang lain, kecuali ini hari, iaitu hari Asyura. Dan ini bulan, iaitu bulan Ramadan." Rasulullah SAW ditanya mengenai kelebihan berpuasa pada hari Asyura. Baginda bersabda, "Yukaffirus sadatal madiyah." Sahih Muslim. Puasa hari Asyura adalah menghapuskan dosa-dosa bagi setahun yang lalu. Daripada Salam bin Aqwa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah mengutuskan seorang lelaki daripada Aslam pada hari Asyura pergi ke kampung-kampung
Rasul menyuruh supaya diberitahu kepada sekalian manusia mengenai puasa Asyura. Dengan katanya, man kana lam yasum falyasum wa man kana akala falyutimma salat siyamahu ilal lail. Maksudnya, bahawa siapa belum puasa, maka hendaklah ia puasa. Dan bahawa siapa yang telah makan dah, maka hendaklah ia puasa di semua waktu sehari sampai ke malam. Daripada Malik rahimahullah telah sampai kepadanya bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus seorang lelaki kepada Al-Haris bin Hisham supaya memberitahu bahawa besok adalah hari Asyura. Maka hendaklah kamu berpuasa. Dan suruhlah ahli-ahlimu supaya mereka berpuasa bersama-sama. Samalah juga dengan riwayat daripada yang lain daripada Khulafa' Ar-Rasyidin radhiyallahu anhum bahawa mereka itu sekaliannya sentiasa mengambil berat mengenai siam ataupun puasa hari Asyura. Muawiyah bin Abi Sufyan waktu dia menjadi Amirul Mukminin di Syam, pernah dia datang ke Madinah dan ia berkhutbah di sana. Dengan katanya yang bermaksud, hari ini adalah hari Asyura. Allah tidaklah memfardukan ke atas kamu akan puasanya, tetapi aku adalah berpuasa pada hari ini. Maka barang siapa yang suka daripada kamu nak berpuasa, maka puasalah. Dan barang siapa yang suka nak buka, bukalah. Selain daripada berpuasa, hari Asyura juga telah dipergemarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya umatnya memperluaskan belanja ataupun infak ke atas dirinya dan ahlinya. Berkata Al-Fairuz Abadi Asy-Syafi'i, dabak mengenai kelebihan Asyura, telah datang satu hadis yang menunjukkan bagi sunat berpuasa padanya. Manakala lain-lain hadis, lain-lain hadis mengenai kelebihannya dan kelebihan salah padanya, infak, mewarnakan kuku-kuku, janggut-janggut, atau tangan-tangan memakai minyak-minyak rambut, bercelak-celak, rebuh biji-biji ataupun rebuh bubur, surau, dan lain-lain daripada itu, kesemuanya adalah hadis maudhu' dan direko-reko. Itulah sebagaimana Imam Asy-Syafi'i, As-Sayuti Asy-Syafi'i menegaskan, maksudnya sesungguhnya amalan yang disunnahkan pada hari Asyura itu hanya puasa, tidak lain. Tidak ada yang lain. Demikianlah kenyataan hadis qauli dan fi'li daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah penerangan para ulama yang muktabarin dalam mazhab Syafi'i khususnya, dan mazhab-mazhab yang lain umumnya, mengenai hakikat Muharram dan Asyura, serta amalan-amalan padanya secara cukup ringkas yang dapat disimpulkan bahawa satu, tahun Hijriyah merupakan tahun keagungan dan keamasan keamasan bagi umat Islam, yang setiap umat Islam ditututi supaya sentiasa mengingatinya secara menggunakan tanggal Hijriyah pada semua urusan hidup mereka. Dua, Asyura ialah nama kepada hari yang ke-10 Muharram. Asyura ialah nama kepada hari yang ke-10 Muharram, yang mana syariat dan amalan para anbiya, terutama syariat Khatamul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, ialah berpuasa pada siang harinya, bukan makan. Apalagi mengadakan jamuan-jamuan hidup, apalagi mengadakan jamuan-jamuan yang lain. Dan puasa itulah dihukumkan sunnah oleh ijma' ulama Islam.
3. Rebuh biji-bijian ataupun rebuh bubu, rebuh surga. Pada hari 10 ataupun pada hari Asyura. Secara adat di tempat kita adalah tidak sabit pada hadis qauli dan fa'li. Walaupun begitu, kita tidak pernah menghukumkan haram pada perbuatan demikian. Cuma berlawan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang demikian, marilah kita sama-sama menghidupkan hari Asyura dengan bersiam berpuasa pada siang hari dan berqiyam pada malam hari. Serta jauhilah segala larangan-larangan Allah, amal-amal bid'ah khurafat. Moga kita diperolehi syurga Al-Firdaus yang semua umat Islam cita-cita, tapi bukan semua yang dicita itu akan diperolehi. Wallahu yu'ti man yasha wa yamna'u man yasha. Dan kita berdoa moga-moga dimasukkan kita ke dalam orang-orang yang berjaya akhirat dan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina 'amilus sayyi'at tsumma tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.